546,600 orang menjadi penganggur pada Mac dan keseluruhannya 2.7 juta pekerja dikhawatiri hilang pekerjaan. Kekhawatiran hilang pekerjaan ini boleh mengakibatkan dampakan psikologi kepada golongan pekerja. Sementara yang kini diberhentikan pula mungkin mengalami tekanan. Bagaimana kita boleh membantu mereka yang berdepan dengan tekanan psikologi seperti ini? Bersama di talian adalah Dr. Haslinda Abdullah, Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi, Pensyarah Psikologi Sosial, Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Pertama sekali, bagaimana kesan psikologi mereka yang diberhentikan kerja ketika ini? Okey, bila kita bercakap tentang kesan psikologi, kita kena juga mengetahui beberapa perkara lah. Sebab tak semua orang akan mendapat kesan yang sama. Pertamanya kita kena tahu sumber pendapatan mereka, sama ada tetap sebelum ini ataupun kontrak dan sebagainya. Yang kedua, simpanan sedia ada yang mereka ada dan juga hutang yang mereka ada. Sosial sokongan fizikal dan juga emosi yang mereka ada. Dan juga masalah sedia ada yang sedang mereka alami. Dan biasanya bergantung kepada sumber-sumber perkara yang mereka sedang alami ini, kesan yang boleh berlaku kepada pekerja yang mungkin terkesan akibat daripada COVID-19 ini adalah rasa bimbang, rasa risau. Ada juga yang mengalami panic attack. Saya juga dapati ramai juga yang kerap rasa nak marah dan juga tak dapat tidur malam. Ada juga mungkin yang terkesan secara fizikal. Kalau yang teruk sangat tu mungkin akan mengalami rasa nak muntah, sakit-sakit ataupun gatal-gatal tangan. Kalau yang teruk, stres yang teruk, kebimbangan yang teruk tu mungkin akan diterjemahkan secara fizikal. Dr. Haslinda, bagaimana kita nak memahami juga apa yang boleh dilakukan oleh ahli keluarga ataupun sahabat handai yang bagi membantu mereka meredakan kerisauan utama ini? Okey, pertama-tamanya mereka yang mengalami keadaan ini perlu jelas bahawa benda ini benar dan sedang berlaku, dan ianya berlaku kepada semua orang, bukan diri dia sahaja, melibatkan seluruh dunia. Jadi dia kena reflect dan kenal pasti apa yang sedang berlaku pada diri dia dan terima hakikat bahawa benda ni memang terjadilah, bukan berangan-angan atau mimpi dan sebagainya. Dan mereka harus fokus. Saya fokus kepada yang sedang mengalami dulu. Mereka harus fokus dengan apa strength yang mereka ada dan apa kekurangan mereka. Then only kita boleh ajak mereka yang terdekat untuk sama-sama berbincang bagaimana nak menyelesaikan masalah ini, especially bahagian keuangan. Bila kita bercakap tentang keuangan, ia melibatkan perkara-perkara asas, perkara berkaitan fisiologi, berkaitan emosi dan sebagainya. Jadi perkara pertama kita kena tahu strength kita dari segi sumber keuangan kita yang ada dan juga kemahiran yang kita ada, dan daripada situ kita perlu fokus pada strength. Sebab kalau kita nak senaraikan kita punya kelemahan dan kekurangan tu sudah pasti banyak. Jadi kita fokus kepada strength yang kita ada dan kita move on daripada situ. Sebab perkara ni tak hendak memang berlaku dan telah pun berlaku. Jadi kalau kita nak stay positif, nak stay waras dalam keadaan yang berlaku sekarang ini, kita perlu melihat sumber-sumber dan juga jaringan-jaringan positif yang ada. Sebagai keluarga terdekat, selain daripada menggalakkan perkara-perkara positif seperti perbincangan secara bersama dan juga aktiviti-aktiviti yang sihat, kita jangan lupa pemakanan kita juga harus kita jaga. Sebab dalam waktu sekarang, sekiranya kita tidak jaga perkara-perkara begini, sudah pasti saya yakin ianya akan melibatkan faktor kesihatan juga. Dan bila kesihatan terlibat, secara tidak langsung akan memudahkan kita punya emosi serta fizikal kita berada dalam keadaan tidak stabil. Ya, Dr. Haslinda, adakah mereka yang bekerja, yang masih mempunyai pekerjaan juga terasa akan tekanan ini melihat kepada bagaimana angka ekonomi itu yang dijangka memburuk? Saya sudah pasti perkara ini akan melibatkan even yang masih ada pekerjaan. Even sekarang saya pun dah terfikir-fikir bagaimana
keadaan dalam masa sebulan ataupun 2 bulan lagi. Sebab benda ni melibatkan rantaian ekonomi yang meluas. Bukan saja di Malaysia. Kalau kita kata di Malaysia, tempat lain boleh mungkin maju dan sebagainya. Kita ada ruang untuk mencari peluang dan ruang di tempat lain. Tetapi kalau kita baca akhbar dan sebagainya, walaupun negara China dah okey dan dah buka kilang-kilang dan sebagainya, tapi tak ada permintaan. Sebab negara-negara lain masih terganggu. Jadi perkara-perkara ini juga akan mengganggu kepada mereka yang masih ada pekerjaan sebab ketidakpastian itu. Kita tidak tahu sampai bila. Dan bagaimana perancangan keuangan bagi pihak kerajaan. Kita pasti kerajaan sudah ada dia punya kaedah-kaedah untuk menangani ini. Tetapi kita perlu faham. Mereka juga tidak pasti berapa lama perkara ini akan berlaku. Jadi saya amat sarankan pada yang masih ada yang kekal dengan keuangan yang seperti dulu, harus berhati-hati. Walaupun sekarang kita boleh shopping online, banyak sale, saya dengar di shopping kompleks pun banyak sale. Kita kena lebih berhati-hati dalam berbelanja, fokus kepada apa yang kita perlu dan penting sahaja. Kendak tu saya rasa kita perlu kesampingkan. Baik, Dr. Haslinda, terima kasih kerana sudi bersama Awani dalam membincangkan bagaimana tekanan kehilangan pekerjaan ketika ini. Dr. Haslinda Abdullah adalah Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi Pensyarah Psikologi Sosial Fakulti Ekologi Manusia UPM.